Baiklah, terima kasih Mahirah dan juga Walimul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi pada pagi ini, Khamis 18 Ogos 2022, menerusi rampai pagi dari daerah Tutong untuk membawakan perkongsian bahan visual dan juga maklumat semasa yang kita terima untuk hari ini. Terlebih dahulu ingin dikongsikan satu maklumat, iaitu akan berlakunya penutupan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari ini, Khamis 18 Ogos 2022, yang akan menjejaskan sebahagian Kampung Sinaut termasuk Simpang 1039, Simpang 1044, Simpang 1047, Simpang 1055 dan Simpang 1087 Kampung Sinaut dan juga sekitar Kampung Keriam Tutong. Manakala penutupan sementara bekalan elektrik ini disebabkan oleh kerja-kerja pemasangan dan pemindahan talian kawat atas voltan rendah ke tiang baharu di Simpang 1087 Kampung Sinaut Tutong. Dan insya-Allah penutupan sementara bekalan elektrik ini akan bermula pada jam 8.30 pagi hingga 1 petang. Jadi bagi Auda yang tinggal di sekitar kawasan yang terjejas, hendaklah mengambil maklum mengenai maklumat penutupan sementara bekalan elektrik ini. Baiklah Auda, seterusnya marilah kita beralih untuk menyaksikan bahan pengisian yang kami sediakan untuk pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada penonton dapat disaksikan di sini tanaman hiasan yang begitu besar daunnya. Ini merupakan tanaman hiasan jenis daun iaitu Alocasia. Memang tidak dinafikan masyarakat di negara Brunei Darussalam ini memang banyak jenis tumbuhan ataupun tanaman hiasan yang mereka minati. Seperti saja Caladium, Monstera dan juga Anthurium. Ini merupakan tanaman tergolong dalam satu keluarga iaitu Araceae, termasuklah Alocasia. Jadi untuk bahan kali ini kita akan memfokuskan kepada tanaman hiasan Alocasia. Jadi untuk itu teruskan ke setia nada bersama saya. Alocasia adalah antara jenis daripada keluarga Araceae, merupakan tanaman hiasan jenis daun yang dipercayai berasal dari Asia tropika dan subtropika. Terdapat kira-kira 90 spesies di seluruh dunia dan banyak ditanam secara meluas untuk dijadikan sebagai tanaman ornamental. Jenis tanaman hiasan ini mempunyai bentuk daun yang beragam dan unik. Selain ada antaranya juga mempunyai corak batang daun yang menarik. Pada dasarnya, daun tanaman ini berbentuk seperti hati atau sagittarius dan dapat tumbuh dengan panjang dari 20 cm sehingga mencecah 90 cm dan ada juga yang tumbuh lebih besar daripada itu mengikut keadaan persekitaran pertumbuhannya. Dalam pertemuan pakej program kali ini bersama Jasri bin Muhammad Nasir, menetap di Kampung Penanjung yang menjadikan penanaman tanaman hiasan Alocasia sebagai hobi dan riadah yang menyihatkan minda dan tubuh badan di waktu lapang. Selain, ada juga menjual sebahagian anak bunga tanaman hiasan tersebut kepada para pencinta bunga yang berminat. Mula sejak 2018 yang saya membeli tanaman hias Alocasia seperti Alocasia serian. Bentuk Alocasia ni selalunya batangnya kalau ia sudah menjadi, batangnya besar, satu daunnya besar dan lagi ketumbuhan ia punya karas, ia punya batang tu karas, daunnya melibar. Mula-mula anak hobi. Oleh kerana pertumbuhan anaknya banyak, oleh kerana berfikir tersalah dijual anak-anaknya. Siapa yang maulah. Jenis Alocasia umumnya ditanam di dalam sebuah pasu. Untuk memperoleh pertumbuhan tanaman yang baik, perlu meletakkannya di tempat yang terlindung.
Kerana terdedah pada sinaran cahaya matahari secara terus, akan membuatkan daun tanaman tersebut buruk dan layu. Jenis tanaman ini hanya memerlukan cahaya sekitar 40 sehingga 70% sahaja, dengan suhu kawasan adalah sekitar 18 ke 27 darjah Celsius, iaitu suhu optimum bagi pertumbuhan yang sihat. Alocasia tidak terlalu tahan pada persekitaran udara yang sejuk dan terlalu panas. Oleh itu, dalam menjaganya memerlukan pemantauan yang baik serta penyiraman hanya diperlukan jika kondisi tanah sudah mulai mengering bagi memastikan tanahnya sentiasa lembap. Selain itu, serangan dari serangga perosak seperti laba-laba, semut juga punca utama kepada kerosakan pada tanaman ornamental tersebut. Rutin beliau, jika ada daun yang rosak, beliau akan membuang daun tersebut bagi mengelak daripada memberi kesan terhadap daun-daun yang lain. Dalam kondisi yang tepat, tanaman hiasan Alocasia dapat tumbuh dengan cepat. Ada sesetengah daun Alocasia biscuita ni, kalau saya lihat contohnya seperti ini, di tepi-tepian ni, usulnya kering. Adakah ni kurang air, terlebih baja atau bagaimana kamu mengetahuinya? Ya, kadang-kadang ini daripada kepanasan juga. Kadang-kadang kadang-kadang dirusaki oleh laba-laba. Kadang-kadang kalau laba-laba itu membuat sarang, mudah ia rusak. Tapi ini bukan, ini oleh karena kepanasan daripada Matahari, cahaya matahari. Matahari. Dan juga Tuan, bagi pendapat Tuan, ada pernah setengah orang ada mengatakan, kalau kita ni menanam buah, sekurang-kurangnya ada hasil buah untuk dimakan. Kalau kita ni tanam tanaman jenis daun, bagi pendapat Tuan, apa kebaikannya tu? Kalau ikut banal, bagi aku, kebaikannya, tidak pulang ada yang banal kebaikannya tu. Cuma oleh kena minat melihat kesuburannya tu. Dan kehasilannya pun ada juga. Macam anaknya tu boleh dijual. Dan juga selain itu, ada penonton, kalau kita ni melihat tanaman Alocasia, ia tidak sama jenis-jenis bunganya tu. Seperti contoh saja, ini merupakan Alocasia stingray. Lihatlah keunikan daunnya. Struktur daunnya itu amat berbeza. Ada juga struktur daun yang seolah-olah 3D. Timbul usul daunnya. Nanti kita tunjuk kepada Auda. Dan juga, Tuan, kalau saya melihatnya, tanaman biscuita ini memang teratur biscuita menyusunnya. Jadi, adakah pertumbuhan Alocasia ni ia memberi kesan kepada kawasan jua? Maksudnya kalau kawasan itu sempit, jadi Alocasia itu akan tumbuh tidak begitu besar. Adakah yang memberi kesan juga daripada segi saiz kawasan? Selalu macam itulah. Kalau ikut banal, ia punya susunannya tu mesti ia jauh daripada satu Alocasia tu. Ini oleh kerana kawasan ini luas, tetap serta terkena daun satu sama lain. Jadi kalau ia ditanam di tempat yang lebih luas, ia boleh membesar lagi kata? Mungkin. Padahal kalau kita ni melihat tanaman Alocasia ni memang ada sejenis tanaman hutan. Ya. Dan juga di kawasan hutan memang ia terlindung daripada pokok-pokok yang lebih tinggi. Sebab itu Alocasia ni perlukan tempat yang lebih redup. Dan juga ia boleh tumbuh tinggi sebetulnya. Dan kalau tu ada ide perancangan untuk memindahkan tanaman Alocasia ni ke pasu yang lebih besar ataupun di kawasan yang lebih luas. Jadi dapatlah Alocasia yang lebih besar. Macam mana? Itu mungkin pikirkan kemudian hari. Tempat kawasan pun secukup-cukupnya yang ada sekarang ni. Faham. Jadi yang penting tanaman Alocasia biscuita ni memang amat menarik sekali. Dan mungkin kita ni boleh lihat sebelah sana lagi ya. Tidak dinafikan tanaman hiasan Alocasia antara tanaman popular pada masa ini dan menjadi pilihan koleksi bagi para penggemar pencinta bunga. Di sini terdapat pelbagai jenis koleksi Alocasia yang beliau ada, seperti Brancifolia, Regal Shell, Macrorhiza variegata, Stingray, dan lain-lain lagi.
Ya, udah penonton, inilah dia antara tanaman alocasia dan ini merupakan tanaman alocasia yang diberi nama Dragon Scale. Memang menarik sekali jika anda dapat saksikan daunnya ini seolah-olah timbul ataupun 3D ni. Memang indah sekali dan ini merupakan tanaman yang sering juga menjadi pilihan orang kita ni untuk menanamnya. Dan dalam penanaman alocasia ini antara perkara signifikan yang perlu kita ni ketahui adalah mengelakkan daunnya ini daripada serangan binatang perosak, terutama sekali laba-laba. Jadi perlu kita ni ketahuilah bagaimana cara penanaman tanaman alocasia. Dan mudah-mudahan dengan bahan ini dapat memberi ilmu pengetahuan kepada Auda bagaimana cara untuk kita ni mengambil peduli tentang tanaman ini dan untuk mendapatkan jenis daun alocasia yang malar segar, yang sehat. Jadi mudah-mudahan bahan ini dapat memberikan kepada Auda ilmu yang baharu mengenai dengan alocasia. Dan Auda, saya kira sampai di sini saja bersama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.